ألا وإن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فضائلها جليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa pihak pengurusan Masjid An-Nur, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih lagi hidup. Pagi ini kita masih lagi dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih lagi dapat melihat cahaya matahari bersinar. Pagi ini juga menjadikan kita dapat sama-sama salat subuh secara berjamaah. Kemudian diberikan rezeki oleh Allah untuk duduk sebentar dalam majlis ilmu, mendapat doa daripada para malaikat. Kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi menjaga iman kita, memelihara diri kita, masih lagi menanamkan semangat kecintaan kepada majlis-majlis ilmu sebegini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kehidupan kita dan memberkati sisa baki umur kita ni tuan-tuan, agar semuanya nanti dapat kita pergunakan, manfaatkan sebaiknya sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Jadi pagi ini tuan-tuan, kita sambung kembali kuliah tafsir kita. Masih lagi juzuk 19 dalam surah Al-Furqan. Hari ini kita bermula pada ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية
وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا صدق الله العظيم الذين يحشرون على وجوههم يحشرون على وجوههم إلى mim mati kan, hukum tajwid dalam bahagian mim mati. Jadi mim mati bertemu dengan hamzah izhar syafawi, hukum dia dibaca secara jelas dan nyata, terang, tanpa dengung. Ala wujuhihim ila jahannam. Jahannam nun bersabdu. Mana-mana nun yang bersabdu dia wajibul gunnah, dia wajib dah dengung. Jahannam, dengung qadar 2 harakat. Ulaik ni mad wajib muttasil. Macam mana nak kenal huruf alif kecil saghirah tu bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Tak kiralah sama ada huruf alif, huruf ya ataupun huruf waw. Apabila bertemu dengan hamzah, huruf mad, jika huruf mad ni apabila dia bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah atau satu perkataan, itu adalah mad wajib muttasil. Kita baca 4 harakat. Kata orang setengah guru kita sebut, nak kenal mad wajib ni senang, kata dia. Hamzah tu biasa dia tak ada rumah. Dia bukan duduk di rumah alif. Kalau hamzah tu duduk kat rumah alif, itu mad jaiz, kata dia. Kan kalau hamzah tu tak ada rumah, dia terkonteng-kontengnya kan, itu mad wajib, kata setengah orang. Kan? Kita baca 4 harakat. Ulaik syarrum makana. Syarrum makana, tanwin bagi 2 dia di hadapan pada huruf ra bertemu dengan mim. Kita ulang balik, dulu kita dah banyak kali kita bincangkan ni. Tanwin bagi 2 di hadapan, bila bagi 2 tu 99 kan, itu tanda dia dengung. Kalau terbalik 69, itu tanda tak dengung. Walau bagaimanapun, tanda 99 ni apabila di hadapannya ada huruf lam atau ra, maka dia jadi tak dengung. Sebab itu idgham bila gunnah. Di sini dengung, idgham ma'al gunnah. Syarrum makana, kita baca 2 harakat dengung. Makanau pun dengung juga, idgham ma'al gunnah juga. Tadi huruf mim, ini huruf waw. Bagi 2 di atas bertemu dengan waw, dengung 2 harakat. Makanau wa adallu sabila. Minggu lepas pun kita dah banyak jumpa. Memang surah Al-Furqan ni hujung-hujungnya banyak man iwad. Apabila huruf-huruf hijaiyah ni dia dibariskan di atas, bagi 2 di atas, bila kita waqaf, kita buang satu baris dia, maka jadilah wa adallu sabila. Maka tuan-tuan, jadilah bunyinya lebih kurang bacaan dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarrum makana. Ulaika syarrum makanan wa adallu sabila. Itu dari sudut ilmu tajwid dia. Kita tengok pula dari sudut tafsiran insya-Allah. Jadi terjemahan ayat 34 ni, orang-orang yang akan dikumpulkan di atas mukanya ke dalam neraka Jahannam, mereka itulah orang-orang yang paling buruk tempatnya dan lebih sesat jalannya. Seperti biasa tuan-tuan, sebelum kita tengok lebih jauh lagi maksud ayat ni, kita ambil dulu kefahaman maksud ayat ni.
Jadi ayat ni Allah Ta'ala jelaskan di sini, orang-orang besok di akhirat ada orang yang dikumpulkan di atas mukanya. Maksudnya besok kepala ke bawah, kaki ke atas. Macam itulah, lebih kurang. Ada yang maksudkan begitu, ada yang maksudkan dikumpulkan di atas mukanya. Setengah tafsir menyebutkan dikumpulkan dalam keadaan dihina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam neraka Jahannam. Mereka itulah orang-orang yang paling buruk tempatnya dan lebih sesat jalannya. Tak adalah tempat yang paling buruk di akhirat besok melainkan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita tengok huraian ni. Di sini tidak ada yang hendak dikatakan untuk menjawab kata-kata mereka. Hanyalah mereka itu akan dihukum dengan mengheret di atas muka mereka ke dalam neraka Jahannam pada hari kiamat nanti, iaitu tempat yang seburuk-buruknya dan tempat yang sesat-sesatnya. Mengheret di atas muka mereka dengan dirantai dan dibelenggu, dan belenggu yang mengikat mereka hingga ke neraka Jahannam, melambangkan penghinaan yang sehina-hinanya. Kita tahu dalam hadis-hadis Nabi menyebutkan serengan-rengan, Nabi sebut dalam hadis mafhumnya, serengan-rengan azab di neraka Jahannam itu, iaitu apabila seseorang itu dipakaikan selipar daripada api neraka, sampai yaghli dima'uhu, menggelegak otak. Pakai selipar je, tapi panas tu naik sampai ke otak, menggelegak otak. Dalam riwayat lain disebutkan seperti seseorang yang diletakkan hanya dua ketul bara api di kaki kanan, di tapak kakinya, maka menggelegak otak-otak dia kerana panasnya api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada orang melihat, kata Nabi, melainkan orang tengok itu dah cukup azab. Itulah yang paling azab di akhirat, dalam neraka. Nabi sebut sebenarnya itulah serengan-rengan azab bagi orang yang menghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang mendustakan Nabi, yang mencari-cari kesalahan Nabi, yang tidak beriman dengan Nabi dan agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala sebut besok mereka akan yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam. Dikumpulkan dalam neraka dalam keadaan terbalik, kepala ke bawah. Ada yang mengatakan begitu. Setengahnya mengatakan mereka itu, maksud dia mereka ini dihina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seburuk-buruk penghinaan. Kemudian tuan-tuan, kita tengok ayat yang ada dalam satu hadis, dalam hadis Bukhari, dalam riwayat Sahih Bukhari diriwayatkan daripada Anas, bahawa ada seorang lelaki bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," kata dia, "macam mana boleh orang kafir besok dikumpulkan di hari kiamat besok dalam keadaan berjalan pakai muka kaki ke bawah? Macam mana pula?" Nabi sebut, Nabi jawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alladhi yahsyuruhum ala arjulihim qadirun bi an yahsyurahum ala wujuhihim." Nabi sebut, demi Tuhan yang menjadikan mereka itu boleh berjalan di atas kaki-kaki mereka, berkuasa juga untuk menjadikan mereka itu, menghimpunkan mereka itu berjalan ala wujuhim, atas muka-muka mereka. Jadi apa benda yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawapannya tidak ada. Nabi sebut, kalau dulu Allah Ta'ala jadikan mereka ini berjalan atas kaki, Allah Ta'ala juga berkuasa untuk menjadikan manusia ini berjalan atas muka mereka. Jadi janganlah kita fikirkan, saya selalu sebut, janganlah kita fikirkan sesuatu yang Allah Ta'ala nak lakukan yang tak terbayang di akal kita, maka akhirnya kita buat kesimpulan dengan menggunakan otak kita, benda itu adalah mustahil. Jangan lupa, mustahil tu kita punya. Dekat Tuhan tak ada mustahil. Jangan fikirkan tindakan-tindakan Allah yang bakal Allah buat menggunakan otak kita. Sebab itu kita yakin bila ulama menyebutkan
besok di akhirat kita akan melihat Allah, tapi dengan tidak bercara, tak bertempat. Kita yakinnya. Sebab janganlah persoalkan macam mana Allah Ta'ala boleh dilihat dengan tak bertempat, tak ada cara. Sebab ada orang cakap macam tu. Kan dia tembak kita balik. Di dunia ni kata dia, semua orang cakap bahawasanya Allah itu tidak berjisim, Allah itu tidak berjasad, Allah itu tak boleh dilihat, tak bertempat. Tapi di akhirat dia yang cakap besok Allah Ta'ala boleh dilihat tapi tak bertempat. Sesuatu yang nak dilihat mesti berjisim. Itu bukti Tuhan tu berjisim. Ini golongan yang mengatakan Tuhan tu berjisim. Dia fikir apa yang Tuhan nak buat tu menggunakan akal dia. Akal dia kuat, akal cerdik. Kata semua benda yang Tuhan nak buat gunakan akal. Jadi mustahil nak lihat Tuhan tak ada jisim, kata dia. Allah Ta'ala tu berjisim, kata dia. Kan? Jadi kita tak macam itu. Kalau ulama sebut kita boleh melihat Allah dalam keadaan tak bercara, tak bertempat, macam mana nak buat? Guna akal kita memang pelik. Sebab mustahil tu empuk kita, kita punya. Tapi di sisi Allah tidak ada yang mustahil langsung. Kita yakin ya dengan panduan para ulama kita, kan? Jadi kita ikut kebanyakan ulama. Jangan ikut golongan yang sedikit-sedikit ini. Nanti kita jadi jadi sesat pula. Kan? Ikutlah golongan ulama yang muktabar, yang telah diyakini kesahihan ilmunya. Kan? Jadi Nabi sebut boleh je jalan termuka kalau Tuhan nak buat. Kemudian ada satu hadis daripada Imam At-Tirmizi rahmatullah alaih yang diriwayat yang sanadnya daripada Abu Hurairah, di mana Nabi SAW bersabda, "Yusyarun nasu yaumal qiyamati thalathata asnafin." Besok manusia ni dihimpunkan pada hari kiamat besok jadi 3 golongan. Golongan pertama sinfan musyatan, ada golongan yang jalan kaki. Yang kedua wasinfan rukbanan, ada golongan yang menaiki tunggangan. Yang ketiga wasinfan ala wujuhihim, satu golongan lagi berjalan atas muka mereka. Ditanya Rasulullah, qila ya Rasulullah, wa kaifa yamshuna ala wujuhihim? Tengok manusia guna otak, mikir kan, macam mana ni ya Allah, wahai Rasulullah, mereka ni berjalan atas muka ni. Rasulullah jawab, qal innal ladzi amsyahum ala aqdamihim qadirun ala an ayyumshiyahum ala wujuhihim. Yang demi Allah yang menjalankan mereka di atas kaki-kaki mereka, berupaya juga untuk menjadikan mereka berjalan di atas muka mereka, wajah mereka. Innahum yattaquna biwujuhihim kulla hadabin wa syauqin. Mereka berjalan di atas wajah-wajah mereka dengan penuh hati-hati, takut rusak muka. Jadi ini yang berlaku kepada golongan kufur, golongan kafir yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pindah kepada ayat berikutnya, tuan-tuan. Walaqad atayna Musa al-kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa dan kami jadikan saudaranya Harun pembantu di sampingnya. Ini kita masuk dah kisah Nabi Musa alaihissalam, menceritakan bagaimana Allah Ta'ala sebut dia bagi kitab Zabur kepada Musa alaihissalam, dan dilantiknya Nabi Harun sebagai pembantu, kan? Pembantu kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun nabiyya. Surah dalam surah Taha. Kami kurniakan kepadanya daripada bahagian daripada rahmat kami dengan menjadikan Harun abang Nabi Musa itu sebagai nabi yang mengikut syariat Nabi Musa alaihi salam. Baik. Dengan ayat ini dan beberapa ayat berikutnya, Allah menceritakan kisah para nabi serta umat masing-masing yang telah mendustakan mereka. Ada 5 kisah di sini, iaitu kisah Nabi Musa bersama Fir'aun dengan rakyatnya, kisah Nabi Nuh dengan kaumnya, kisah Nabi Hud bersama kaum Ad, kisah Nabi Saleh bersama kaum Samud,
dan kisah penduduk negeri Ar-Ras, iaitu kaum Nabi Syuaib. Jadi di sini ada 5 kisah Nabi yang Allah Ta'ala cerita pada Rasulullah, untuk menenangkan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan sebelum ni kita dah jumpa ayat kan, Rasulullah mengadu, waqala Rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, kaum aku ni dia tak ikut Quran, dia tinggalkan Quran ni. Allah Taala pun jawab, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Biasa tu wahai Muhammad, demikianlah kami jadikan musuh orang berdosa ni sebagai musuh kepada setiap para nabi. Jadi Allah Ta'ala pun cerita kisah Musa, kisah Nuh, kisah siapa lagi, Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib alaihi wassalam. Cerita kat Nabi, kau tengok orang-orang ni, kau tengok rasul-rasul ni, kau tengok kekanda-kekanda kau yang depan ni, semua macam kau. Jadi bila Nabi tengok ayat ni, Nabi pun rasa tenang. Oh, bukan dia seorang. Nabi-Nabi terdahulu pun mendapat tentangan daripada kaum masing-masing. Mula-mula Allah menceritakan tentang Nabi Musa, iaitu Allah menurunkan kitab Taurat kepadanya, sehingga sebagaimana Al-Quran yang juga digelar Al-Furqan telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa diutus bersama abangnya, iaitu Nabi Harun, yang menjadi penolongnya, ditugaskan untuk menyeru Fir'aun supaya menyembah Allah. Walaupun Harun seorang Nabi, tetapi menganut syariat Nabi Musa kerana beliau adalah menjadi wazir, yakni penolongnya. Tentulah akan mengikut syariat orang yang ditolongnya di dalam menjalankan tugas. Seperti mana tuan-tuan saya sebut dulu minggu lepas, kisah Nabi Musa ni antara kisah Nabi yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran. Kan? Paling banyak diceritakan dalam Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa supaya pergi ke Mesir berdakwah kepada Fir'aun. Idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahu al-ayata al-kubra fakadzdzaba wa asa. Surah apa tu? Surah Nazi'at. Allah Ta'ala sebut pada Nabi Musa, idhhab ila fir'aun innahu tagha, pergilah kau wahai Musa kepada Fir'aun, dia tu dah melampaui batas sangat dah tu. Faqul, katakan kepada Fir'aun, hal laka ila an tazakka, kau nak tak bersihkan diri kau, beriman pada Allah. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, kata ke dia, aku nak bimbing kamu ni Fir'aun, nak beri petunjuk pada kau ni jalan yang benar, kepada Tuhan kau, supaya akhirnya nanti kau takut pada Tuhan yang menjadikan kau. Fa'arahul ayatal kubra, Nabi Musa akan tunjukkan mukjizat dia, tanda-tanda kebesaran Tuhan. Apa yang berlaku? Fakadzdzaba wa asa, Fir'aun tak nak ikut. Bahkan kita tengok dalam Quran pelbagai banyak ayat-ayat sampai kerana kufurnya Fir'aun tu, pernah dia suruh Haman buat istana, buat bangunan. Aku nak tengok Tuhan Musa ni, penipu Musa ni. Aku nak naik ke langit, nak tengok Tuhan. Wa qala apa? Fa'auqid li ya Hamanu 'ala at-tini faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Wahai Haman, kau buat bangunan tinggi-tinggi ni daripada tanah, aku nak naik pakai atas ni, supaya nak tengok Tuhan Musa. Wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin, kerana aku rasa Musa ni bongak ni, berbohong ni, nak naik, fikir dia Tuhan tu kat atas langit. Dia suruhlah Haman buat bangunan tinggi-tinggi, nak tengok Tuhan Musa. Itu kerana terlampau kufurnya Fir'aun ini kepada seruan Nabi Musa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan tengok, nanti kita akan jumpa dalam surah berikut yang umpama dalam surah Syu'ara, kan, cerita bagaimana disebut wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Kami wahyukan kepada Musa, naklah kau bawa hamba-hambaku yang beriman ni wahai Musa, hari malam bawa lari.
Sebab sebelum ni tuan-tuan kita tengok kan, sebelum Nabi Musa lari keluar, kan dia telah bunuh seorang bangsa Qibti. Dia bunuh seorang bangsa Qibti. Sebelum dia berdakwah ke Fir'aun ni, dia dah bunuh seorang bangsa Qibti, keturunan Raja Mesir tu. Keturunan Fir'aun nak kira kan. Dia masuk pokan tu. Ketika dia jalan-jalan di pokan, wa dakhala al-Madinah, dia jalan, tiba-tiba fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi fawakazahu Musa faqada 'alayhi. Qala hadha min 'amali syaitan innahu aduwwun mudillun mubin. Orang yang Bani Israel bergaduh dua orang dengan bangsa Qibti ni, dengan orang seketurunan dengan Fir'aun ni. Nabi Musa tak berniat pun nak bunuh. Tak tahulah dikutuk, dikotuk kau, didumbuk kau, dilempang orang tu, mati orang tu. Tak ada niat pun. Kita kutuk orang pakai penyapu, tiba-tiba mati orang tu. Kita lah yang kena. Macam itulah kes Nabi Musa. Bahawa kazahu faqadu alaihi, dipukul, tak adalah niat nak bunuh, mati orang tu. Mati orang tu. Itulah akhirnya Nabi Musa jadi ketakutan. Jadi orang nasihatkan dia supaya lari. Bila mati orang tu, Nabi Musa sebut, hadza min amali syaitan, ini bukan aku buat ni, ini syaitan punya kerja ni. Innahu aduwwun mudillun mubin, dia adalah musuh yang nyata yang menyesatkan. Jadi takut. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lah innahu huwal ghafurur rahim. Allah Taala sebut, dia berdoa, ya Allah, aku telah menzalimi diri aku, yang aku dah bunuh orang, ampunkanlah aku. Allah Ta'ala pun ampunkan dia. Innahu huwal ghafurur rahim, dialah Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penasihat. Sehingga datang orang daripada pokan tu nasihatkan dia, fakhruj inni laka minan nasih. Keluar wahai Musa. Ni orang-orang Fir'aun ni dah mesyuarat nak bunuh kau. Innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Aku dengar pembesar-pembesar ni dah mesyuarat pakat nak bunuh kau. Kau keluar cepat daripada pokan ni. Fakharaja minha khaifa. Musa pun keluar dalam keadaan ketakutan. Sampailah bila dah kahwin dengan anak Nabi Syuaib kan, dia diarahkan pergi balik jumpa Fir'aun ni untuk berdakwah. Memanglah takut kan. Kerana dulu dah bunuh orang nak cakau dia tak dapat. Ni balik pula nak berdakwah kepada Fir'aun. Berdakwah kepada Fir'aun. Sebab tu Allah Ta'ala perintah kan, bawa bila dia dikejar tu, Fir'aun dah tak setuju dengan dia, larilah Nabi Musa. Ringkas cerita, kan cerita panjang kan, kita akan jumpa nanti, kita ulang dalam surah Syu'ara kan. Pada malam hari, ketika mana orang cara dalam surah Taha tu kita dah bahaskan, untuk nak mengelakkan ketika nak bawa Bani Israel ni lari, mengelakkan Fir'aun ni perasan, maka pada malam harinya orang-orang perempuan di kalangan Bani Israel ni pinjamlah daripada perempuan-perempuan Mesir itu perhiasan. Konon-konon ni nak buat majlis malam ni, nak pakai cantik-cantik sikit kan, besok kita pulang kan. Tapi sebenarnya malam tu pagi tu mereka beramai-ramai melarikan diri, sehinggalah akhirnya diperasan oleh Fir'aun. Fir'aun ikut daripada belakang kan, Fir'aun ikut daripada belakang. Fa'atba'uhum musyriqin, tentera-tentera Fir'aun yang ikut pada ketika naik matahari. Tentera Fir'aun ni mengajar Nabi Musa alaihi salam, sehingga Nabi Musa disebut dalam Al-Quran, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Wahai Musa, kena tangkaplah kita ni. Bila dah dokek dua-dua ni, kena tangkaplah kita. Nabi Musa jawab ringkas ya, qala kalla inna rabbi ma'iya, inna ma'iya rabbi sayahdin. Tak, kita tak akan kena cakap dah. Tuhan aku bersama aku, dia akan beri petunjuk, bagi jalan kat kita. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr famfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Kami wahyukan pada Musa, dengan tongkat engkau tu wahai Musa, idrib bi'asakal bahr, pukul bola laut tu, fakana kullu firqin kattawdil azim. Kau bahasa pondok sekonyong-konyong kan. Apabila dihentakkan tongkatnya ke laut, maka terbelahlah. Belahan tu akhirnya menjadi seperti
kullu firqin kataudil azim, macam gunung tinggi besar. Dulu ada, kalau kita tengok dalam YouTube mungkin ada lah, kau ada orang Arab tu upload cerita bagaimana orang Arab dia pernah buat kisah filem Nabi Musa ni. Dia tunjukkan macam mana air tu terbelah. Saya pun heran, orang dulu taklah macam semoden kita, tapi dia boleh tunjukkan tu, nampak macam terbelah lah air tu. Mungkin tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, tengok ada filem satu. Saya pernah jumpa tu. Oh, hebat juga orang Arab dulu-dulu kan. Dalam keadaan dia tak secanggih sekarang, tapi dia boleh buat tu. Kan, laut terbelah, tunjuk bagaimana tentera Firaun ni mengejar Musa alaihi salam. Wa aslafna sammal akhirin. Bila kami belah laut tu, kami perdekatkan kumpulan lain. Ini kumpulan Musa. Dokekkan dengan tujuan Allah Taala nak musnahkan ni golongan yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Wa aslafna sammal akhirin wa anjayna Musa wa man ma'ahu fil fulkil mashhud. Kami pun selamatkan Musa alaihi salam bersama dengan wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Kami selamatkan Musa bersama dengan orang lain, yang lain tu summa aghraqnal akhirin. Tapi tentera Firaun habis kami benamkan dalam laut itu. Kami benamkan dalam laut. Ada hadis menyebutkan tak kala ketika dia benamkan itu, Firaun nak beriman, tapi nyawa sampai sini tak diterima dah. Ada hadis menyebutkan bahawasanya Jibril menyumbatkan lumpur ke dalam mulut Firaun. Takut-takut juga kata Jibril, kan kau beriman tak dia? Sumbatkan lumpur dalam mulut Firaun tu. Jibril sumbatkan lumpur dalam mulut Firaun tu. Enggak, ni mulut kau ni banyak nak songeng, banyak nak cakap, sumbatkan lumpur dalam tu, dalam mulut Firaun. Itu kisah-kisah sedikit. Jadi Rasulullah melihat kisah itu, walaupun kisah itu terpisah-pisah dalam Quran banyak, kita boleh tengok kan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memusnahkan setiap orang yang menentang para rasul. Setiap orang yang menentang para rasul ni akhirnya dimusnahkan. Adik, sebelum tu Firaun sebut, disebut pada orang ni, bila Musa ni dikata apa? Inna haula'i la shirzimatun qalilun. Ni kumpulan ni sikit ni, tak apa kuat. Wa innahum lana laghaizun. Kumpulan Musa ni memang dah buat kita marah sungguh ni. Tapi walaupun dia sikit, wa inna la jami'un hadirun. Kita kena hati-hati dengan puak-puak ni, kata Firaun. Kena hati-hati. Dipanggil semua ahli sihir datang kan, bawa, kita dah bincang dulu. Bawa semua ahli sihir, lempar, bawa tali-tali, gulungan-gulungan tali jadi ular-ular kecil. Nabi Musa pun lempar tongkat, akhirnya jadi fa idza hiya thu'banun mubin. Ular yang cukup besar menelan semua ular-ular kecil tu. Akhirnya fa ulqiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Menjadikan semua ahli sihir itu sujud, makna taat, ikut agama Musa. Amanna bi rabbil alamin. Kami beriman dengan Tuhan sekalian alam. Rabbi Musa wa Harun, Tuhan Musa dan juga Tuhan Harun. Jadi Rasulullah pun tengok cerita ni, logo sit, oi ni sampai kena bola-bola laut ni. Lagi teruk kan, sampai kena bola-bola laut, Musa kena kerja. Jadi aku pun sama. Jadi dengan tujuan ini Allah Taala linuthabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila kan. Senangkan hati Nabi, jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah pun sebut dalam surah Muhammad, dammallahu alaihim walil kafirin amsaluha. Allah Taala musnahkan mereka semua orang kafir ni dan orang-orang yang serupa dengan mereka. Itulah balasan kepada orang yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-36. Faqulna idhhaba ilal qaumil ladzina kadzdzabu biayatina fadammarnahum tadmira. Dan kami titahkan, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan keterangan kami itu, lalu kami binasakan mereka sebinasa-binasanya. Allah menitahkan kepada keduanya supaya pergi ke negeri Mesir menyerukan agama Islam kepada Fir'aun. Tetapi Fir'aun bersama rakyatnya telah mendustakan kerasulan keduanya, walaupun sudah diberikan dalil dan bukti tentang keesaan Allah
Lantaran itu Allah telah membinasakan mereka sehingga musnah. Allah Ta'ala musnahkan mereka kerana keengganan beriman kepada Musa alaihi salam. Ini di antara tuan, tugas-tugas utama para rasul ni, iaitu membawa manusia supaya mentauhidkan Allah, iaitu mengekang segala bentuk perkara-perkara mungkar. Kerja-kerja Nabi ni dulu ni kan ketika itu, sampailah ke hari ini salah satu daripada prinsip agama kita, amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah pada perkara-perkara yang buruk. So mana-mana ada keburukan, kemungkaran, kita kena mendatanginya, kena benteras, kena betulan, kena betulan kesalahan-kesalahan itu. Itulah tugas yang ditinggalkan oleh para nabi kepada kita, kan? Mana-mana yang tak betul, kita kena betulkan. Perkara-perkara mungkar, maksiat nak diberhentikan. Itu kerja kita, tuan. Kalau tidak, Allah Subhanahu Wa Taala dalam mafhum hadis, sama ada Allah Taala akan azab kita atau Allah Taala akan turunkan bala dalam pada kawasan itu, di kawasan itu. Jadi kita takut juga. Mungkin corona ni turun sebab Allah Ta'ala nak ingatkan kita kan, dah banyak sangat kesalahan-kesalahan kita hari ni. Kata turunnya coronavirus masuk 2 tahun dah. Tak berhenti-berhenti, naik 200, turun 100, naik balik, turun balik, naik. Tak tahu sampai bila ni kita akan dalam keadaan begini. Ini sepatutnya menjadi pengajaran pada kita. Janganlah kita ikut orang-orang yang hatinya kotor, ada penyakit. Bila ada sikit masalah, semua Tuhan marah ni. Bila ada sikit masalah, ni semua Tuhan marah ni. Ada orang yang cakap macam tu. Dia marah pula sebut Tuhan tu. Dia marah pula kita ingatkan dia. Kalau macam tu lah orang, diingatkan untuk supaya kita ingat. Kita nasihatkan orang supaya ingat, ini mungkin ingatan daripada Allah. Marah dia kat kita. Sesemua Allah Ta'ala hanya kerja. Sesemua Allah Ta'ala hanya kerja. Sesemua ni kita bersalah saja. Marah pula bila kita ingatkan. Salah orang memang ada penyakit dalam hati orang macam ni. Sepatutnya bila dah nasihatkan, kita makin menunduk, makin mengkoreksi diri kita, melihat kembali mungkin kesalahan-kesalahan kita dah banyak dah ni atas muka bumi ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan bala pada kita. Walau macam mana pun, Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi bagi jalan, bagi nikmat, teruskan nikmat pada kita. Kan? Begitulah keadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia mengazab, tapi di sana ada lagi ruang kasih sayang untuk hamba-hamba. Cuma hambanya hari ni awak dogi-dogi sikit, tak nak beriman, tak nak yakin, tak nak kembali kepada agama. Dan nak akhir zaman ni tuan-tuan, kan, majlis-majlis ilmu seumpama ini orang tak berapa minat sangat. Tak berapa minat kan. Itu jelas, mana-mana pun kita pergi. Jadi kita doa pada mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa jaga iman kita. Itu di antara doa yang paling banyak Nabi baca. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Ya Allah, ya Tuhanku, tetapkanlah iman aku ni atas agama Engkau. Kita takut besok di akhir-akhir ayat kita dia tergelincir, iman kita tergelincir daripada tempat. Na'udzubillah min zalik. Ayat yang ke-37 tuan-tuan. Perhatikanlah kaum Nuh. Tadi cerita tentang kaum Nabi Musa dengan kaumnya. Allah Ta'ala musnahkan Fir'aun. Fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim. Kadzalika wa awrafnaha bani Israil. Kami keluarkan Fir'aun daripada kampung dia, daripada jannatin wa uyun, daripada kebun-kebun yang indah, taman-taman kebun-kebun yang indah yang penuh dengan mata air, wa kunuzin wa maqamin karim. Kami bawa dia keluar daripada kunuz, dari harta benda dia, istana-istana dia, dan daripada kedudukan dia, keluar daripada Mesir. Kami keluar, bawa mereka keluar supaya mereka tinggalkan istana, tinggalkan kemewahan, tinggalkan kebun-kebun ni. Kadzalika wa awrasna bani Israil. Demikianlah kami wariskan semuanya itu kepada Bani Israel, kan, kepada kaum Nabi Musa. Terbenam semua akhirnya
Tinggallah kotor, tinggallah kedudukan, tinggallah pangkat. Di sini beralih pula Allah menceritakan kisah Nabi Nuh. Ini kita faham kisah Nabi Nuh dengan bahteranya, kan? Ketika kaumnya telah mendustakannya, padahal Nabi Nuh telah tinggal bersama-sama mereka dan menyeru mereka supaya mengesahkan Allah dalam tempoh yang sangat lama. Hanya kurang 50 tahun saja akan mencapai 1000 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 'ama fa'akhadhatkumut tufan wa hum zalimun. Sesungguhnya kami telah utuskan Nuh kepada kaumnya, falabitha fihim alf sanatin illa 50 'ama. Dia tinggal 1000 tahun melainkan 50 tahun, maknanya 950 tahun. Fa'akhadhatkumut tufan, kami hantar tufan. Tufan. Wa hum zalimun, sedangkan mereka itu adalah golongan yang zalim. Ombak besar tenggelamkan. Tuan-tuan tengok, 1000 tahun berdakwah. Berapa boleh, berapa korek yang ingat. Kita baru ngajar 3 tahun dah berbongih dah. Malih waktu ngajar budak ni dogi saja. Ni mesti kat rumah ni mak ayah budak tak penuh. Mak abah pun ni dogi ni tadi kan. Baru 2 tahun ngajar budak bongih dah. Marah-marah. Latih. Jadi pencen awal lah 5 tahun kita satu kata 5. Kita satu budak tu dogi sampai kita tak 5 tak berubah budak tu. Dia pun dah fed up lah cikgu kan, ni cikgu ni cerita cikgu lah sebab yang mengajar pun cikgu. Saya pun cikgu. Malas nak ajar budak ni Ustaz. Bila mesyuaratlah kita ramai. Ruanglah budak ni Ustaz, banyaklah masalah Pagar dia gunting mari dikupak whiteboard ditumbuk semua habis. Keluarlah banyak nak songil dogi dak ni keluar. Latih saya ajar lah. Berbuih mulut saya nasihat. Kalau kita berbuih, kalau hidup macam kalau baru ngajar sampai 1000 tahun macam kita ni memang dah lama dah tertinggal ni. Nabi Nuh 1000 tahun dakwah, dia tak pernah rasa apa yang bina dia. Dakwah. Orang tak ikut. Inilah keyakinan para nabi dulu. Wa ma 'ala rasul illa al-balaghul mubin. Dia Rasul dia faham kerja sampai dia. Terima tak terima tu bukan urusan mereka. Allah Ta'ala punya kerja kan. Jadi 1000 tahun pun 1000 tahun lah. Berapa tahun buatlah kerja tu. Ini yang Tuhan Allah Ta'ala telah amanahkan buat. Kita belajar daripada kisah Nabi Nuh ni. Kamu kan tak pernah dia fed up. Jadi kita pun macam tu jugalah. Bila kita ada amanah, menanggung amanah, kita buat asal tak nak terima. Dia amanah ni, kita ditanggungan amanah dengan minta lain. Sebab tu dalam Islam tak berapa berkonan kan. Jangan bagi orang yang minta jawatan. Bagilah saya asal boleh ni, saya okey tadi kan. Kurang tu. Tu cik balak nama tu. Tapi kita tak nak boyo-yo kita lari. Bono tu datang kat kita. Insya-Allah di sana ada pertolongan daripada Allah. Berlaku semuanya dengan takdir Tuhan. Mana ada berlaku dengan sendiri. Bukan kehendak alam tu. Boyo-yo lah kita menolak. Datang juga dia. Terimalah amanah sebaiknya. Cubalah buat sebaik-baiknya. InsyaAllah di sana ada pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh dipilih. Dia tak pernah fed up. Sama juga anak-anak kita yang mengaji kat sekolah tuan-tuan. Yang belajar. Kita tahulah bidang lain. Kadang-kadang bidang tahfiz ni dia susah. Dia borek menghafal. Ada anak-anak kadang tu latih jumpa kita. Ustaz ni. Saya dah Ustaz gaso. Dah kadang-kadang gaso. Latih dah Ustaz. Tak dapat-dapat. Saya kejap lupa. Kejap ingat balik. Lupa ingat balik. Lupa ingat balik. Tak maaf lah Ustaz. Kadang-kadang sampai jadi fed up lah tadi. Weh kau jangan sebut perkataan fed up tu dengan Quran. Kau fed up dengan siapa ni? Tak fed up dengan diri saya. Kau jangan fed up dengan Quran. Saya pun kata kat dia. Bila kamu rasa boring, rasa fed up, rasa give up nak belajar ni kan, kau ingat satu ya. Bila fed up ya, kau masuk dalam kepala kau tu, Omak dengan abah kau tak pernah fed up cari duit untuk suruh kau belajar. Kau lah fed up belajar. Jadi bila malah tu kan, bila latih rasa longoh tu, masuklah kepala kau tu, Omak aku dengan ayah aku tak pernah rasa latih cari duit, bagi duit ke sini nak suruh aku belajar. Maka aku tak layak untuk merasa latih. Semua ni mak cari, ayah kata. Berio ayah kau cari, bersungguh-sungguh ayah kau. Setiap minggu telefon, macam mana anak saya Ustaz, macam mana Ustaz, macam mana Ustaz. Kau pula rasa fed up kat sini. Kan? Jadi kita pun macam tu tuan-tuan.
Ada juga orang fed up, lama pergi surau masjid, fed up nak rasa tak ada bono pun. Ingatkan kalau lah 3 bulan pergi masjid, bangun pagi sekali adalah duit 1 juta apa bantar, tak ada tuai tak dia. So fed up dia. Dah 5 tahun dah saya ngaji, daripada juzuk 3 boleh lu saya syukur ambil kuliah tafsir tu. Dah sampai juzuk 9 boleh lah. Saya tak jadi juga alim dia, malas saya pergi dah tak alim pun. Tak ada nak jadi alim. Saya pun buka kitab tafsir ni bertahun-tahun tak jadi alim pun. Kita nak belajar ni tuan-tuan, Quran ni bukan apa kita tafsir, kita nak ambil cungkit, ibrah, pengajaran, panduan daripada Quran untuk amalan kita. Kan? Bukan nak jadi ulama besar pun. Kalau Allah nak jadikan kita ulama besar, siapa-siapa boleh. Boleh aja siapa-siapa dia nak jadikan. Tiba-tiba jadi ulama besar kan? Boleh aja. Allah Ta'ala pilih mana-mana orang pun. Kun fayakun aja. Tapi memang kita kena belajar sini, kita faham. Sebab kita ni dituntut oleh agama kita untuk belajar sampailah akhir hayat kita. Tetapi yang mahu beriman hanya segolongan kecil dari mereka. Oleh itu Allah telah menghukum dengan dikaramkan mereka semuanya, kecuali orang-orang yang ada bersama-sama Nabi Nuh dalam bahtera itu sahaja yang telah diselamatkan. Kejadian ini untuk menjadi contoh teladan kepada umat yang akan datang. Bahtera itu diselamatkan untuk menjadi tanda bukti kepada manusia. Adapun orang-orang yang terselamat kerana ikut dalam bahtera itu adalah orang-orang yang beriman. Maka hendaklah keturunan mereka mengingat dan mengenang akan nikmat tersebut dan hendaklah beriman pula dengan Allah. Kazzabat qaum Nuhin al-mursalin idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin fattaqullaha wa ati'un. Al-Quran menitipkan, menceritakan telah mendustakan kaum Nuh, rasul mereka. Ini Nabi Nuh. Idh qala lahum akhuhum, tak kala ketika mana saudara mereka iaitu Nuh berkata, ala tattaqun, kenapa kamu tak takwa, tak beriman dengan Allah Taala? Inni lakum rasulun amin, aku ini rasul amin yang benar diutuskan oleh Allah. Fattaqullaha wa ati'un, takwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah wahai kaumku, wa ati'un, taatlah kepada aku. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tak minta upah sikit pun ke kau, kerana upah aku di sisi Tuhan Rabbul Alamin, kata Nabi Musa. Fattaqullaha wa ati'un, sebab itu takwalah kamu kepada Allah, taatlah pada arahan aku, kata Nabi Nuh kepada kaumnya. Apa yang mereka jawab? Qalu anu'minu laka wattaba'akal arzalun. Macam mana kami nak beriman dengan engkau wahai Nuh, sedangkan pengikut engkau semua orang-orang yang hina, orang-orang marahin, tak ada pun orang yang hebat ni, semua hamba-hamba, semua petani-petani, semua orang susah, orang miskin. Macam mana nak ikut kau? Qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun in hisabuhum illa ala rabbi illa rabbi law tash'urun wa ma ana bitaridil mu'minin in ana illa nadhirun mubin. Nabi Nuh jawab, qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun, aku tak tahu pun apa yang mereka buat, itu bukan urusan aku, kata Nabi Nuh. In hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun, urusan amalan mereka, hitungan amalan mereka besok Allah Ta'ala, semuanya di sisi Tuhan aku. Kalau kau tahulah, ini semua Allah Ta'ala yang hitung. Wa ma ana bitaridil mu'minin, aku tidak akan mengusir, menghalau orang yang nak beriman dengan aku. Sebab awak nak, ini semua orang miskin-miskin ni, ambil orang kaya-kaya lah, semua orang susah ikut kau ni, no? Macam mana aku nak ikut? Manusia kan, itulah, memang begitulah keadaan manusia ni. Dia suka kepada kedudukan, harta, dia menilai orang dekat situ kan, menilai orang dekat situ. Kita hari ni manusia menilai orang pada luaran dia tengok. Itu sebab orang putih sebut, apa orang putih sebut, don't judge book by its cover kan. Cakap putih lah baginya. Jangan menilai buku hampa, ya pandang kitab kuning, Allah sian tengok kitab ni, nak terpiak dia tengok kulit ni kan. Tapi apa baca isi dalam tu lain cerita kan.
Tengok orang duduk tepi apa tu. Sian betul tengok orang ni kuyak-kuyak baju kata kan. Entah tu wali mana entah. Kan Allah Taala macam Sayyidina Umar datang ketika mana saya pernah cerita semalam dekat Masjid Logong. Sayyidina Umar jubah sampai pek boleh tampung ni pek boleh. Siapa sini pakai jubah berjahit sikit je kuyaknya berjahitnya. Tak nak sogannya tukarlah jubah lain yang apalah khabar dia orang nampak nak miskin ni. Tak nak nampak miskin. Kitalah sebut macam tu. Sayyidina Umar pek boleh tampung. Kalau orang kata tak buat tu kau orang ni pek boleh nak tampung. Kan? Orang hari ni lah menilai begitu. Jadi Nabi Nuh kata aku takkan unsur orang yang bagaimana. In ana illa nadhirun mubin. Aku ini hanya pemberi peringatan pada kamu semua. Daripada Allah. Qalu la illam tantahi. Mereka kata ya Nuh la takunanna minal mardumin. Kalau kata berhenti lagi dakwah ni wahai Nuh, la takunanna minal mardumin. Kamu akan balik kau rejam kau dengan batu sampai mati. Nabi Nuh bila dengar dia pun berdoa pada Allah. Qala rabbi inna qaumi kazzabun. Ya Allah ya Tuhanku, kaum aku telah mendustakan aku. Ingkar tak nak tegut cakap aku. Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa ma'iya minal mu'minin. Sebab tu ya Allah buat aku putusan ya Allah, selamatkan aku dan selamatkan orang-orang yang beriman dengan aku. Kemudian Allah Ta'ala pun banamkanlah orang-orang kaum-kaum Nuh itu bersama dengan yang lain-lain tu. Kan habis semua tak ada yang tinggal. Nabi Nuh buat kapal dikatanya gila. Dalam juzuk 12 tuan-tuan tengok kan, setiap kali kaumnya lalu tengok Nabi Nuh buat kapal atas bukit. Orang buat kapal ke, ni buat kapal atas bukit tinggi ni buat apa? Rupa-rupanya banjir besar akan datang. Kan? Akhirnya termasuk dengan anak-anak Nabi Nuh sendiri pun tenggelam dalam banjir yang besar itu. Ini kisahnya diceritakan pada Rasulullah supaya Rasulullah sejuk sikit hati kan. Oh, Nabi Nuh macam ni nak cerita Dan Allah menyediakan siksaan yang pedih kepada orang-orang yang zalim atau aniaya disebabkan kekufuran mereka kerana tidak mahu beriman dengan Rasulnya. Mereka diazab di akhirat nanti. Ayat ini membayangkan bahawa orang-orang Quraisy yang telah mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ditimpakan siksaan di dunia dan di akhirat sebagaimana telah ditimpakan kepada orang-orang dahulu yang telah mendustakan para rasul sekiranya orang-orang Quraisy tidak kembali dari kesesatan mereka. Jadi ayat ini cerita pada kita kisah Nabi Nuh yang telah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan jadi Rasulullah pun baca kan. Kita tuan-tuan dan puan selalu sebut Nabi Muhammad sallallahu Rasulullah kan. Tapi kita tak rasa apa-apa dalam hati ni kadang-kadang kan. Kita selawat banyak-banyak tapi tak terasa. Ada orang yang saya jumpa tuan pantang sebut Nabi dia mengalir betul. Pantang sebut Nabi dia mengalir betul. Tak tahulah apa yang ada dalam tempolok orang tu. Tetapi sahlah dalam jiwanya dia dah melekat dah sebati dengan Nabi tu sallallahu. Nabi dalam hati dia. Kan sehingga rasa sedih bila sebut Rasulullah tu, rasa sedih. Macam Sauban kan yang sedih 3 hari tak jumpa Nabi dia sedih. Rasulullah pun sebut kau ni Sauban akan ditempatkan dalam syurga. Tapi Sauban sebut berpisah dengan Rasulullah itu lebih teruk, lebih suka daripada masuk syurga tu. Jumpa Nabi tu lebih cantik lagi elok lagi bagi dia. Lagi menarik lagi daripada masuk syurga. Itu Sauban. Jadi kita hari ni konolah banyak-banyak tuan-tuan selawat dan banyakkan selawat sampailah datang kecintaan dalam hati kita ini terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan baca Quran. Baca Quran ni mukjizat tuan-tuan. Kita baca Quran sampai satu hari nanti bila tuan tak baca Quran, tuan-tuan sendiri akan rasa tak kono yo. Gaji baru masuk. Anak semua lulus pergi universiti bagus-bagus. Kok pencen pula, pencen ada 7 orang anak dah pencen bagi setiap bulan. Bawah kat dapur ada. Biskut tak termakan lah biskut sampai makan bubuk biskut tu dah banyak Lepas tu apa lagi semua daging ayam semua petai penuh. Semua tapi hari tu kita rasa apalah rasa ni. Tak selesa lah tuan-tuan pun tak rasa macam tu. Ketika itu cuba baca Quran. Dia akan logo balik sah lah. Tuan-tuan dah dapat kemanisan
halawah tilawatil Quran. So baca Quran sampai rasa tak nak berpisah dengan Quran. Selawatlah kita pada Rasulullah sampai kita rasa bila setiap kali kita selawat, kita rasa sedih, kita rasa dapat bayangkan ketika ini Nabi berada bersama-sama dengan kita. Kan? Dan doalah banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala rezekikan kita untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidur kita, tuan-tuan. Kita tak pernah jumpa Nabi di luar, kita tidak sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya baca cerita bagaimana keadaan Nabi itu dengan isteri dia, dengan sahabat-sahabat dia, kan. Bila kita tengok sirah Nabi ni, kita rasa ya Allah, hai, baik betul Rasulullah SAW ni, lembut betul orang ni, amanah betul orang, kan. Kita tengok ya Allah. Jadi kita tak sampai dengan Nabi, doalah banyak-banyak, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidur kita. Orang-orang yang telah mimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rasa tak puas dengan sekali mimpi, kalau boleh biarlah mimpi itu berpanjangan ya. Tengok Nabi tu. Ya lama sikit tengok Nabi. Salah orang yang melihat Nabi ni, tuan-tuan, biasanya dia akan berubahlah. Berubahlah sikap, amalan dia berubah. Itu dulu saya pernah cerita di masjid, kan. Seorang kakak yang hanya kerja biasa, kerja kilang lah, pergaulan yang biasa-biasa. Tapi setelah dia balik haji, dia mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan pada salah seorang ustaz, saya selalu mimpi ustaz, kata dia. Saya mimpi kumil laila illa qalila. Saya ingat perkataan tu. Saya tak tahu apa kumil laila illa qalila tu. Kumil laila illa satu pun kompa bangun dah. Sikit pada malam illa qalila. Bangun. Kan bangun nanti malam tu. Siapa yang cakap tu satu? Ada orang. Saya rasa dia Nabi sebab dia sebut ini Rasulullah. Saya tak tahulah bahasa Arab tu. Tapi dia memang muka ustaz kata dia memang secantik-cantik orang. Dah berapa tahun saya hidupnya, 50 tahun lebih, saya tak pernah nampak orang macam tu. Oh ya Allah, ustaz memang lawa betul lah orang. Memang lawa dia. Nabi. So saya tak puas so nak tengok lagi, kan. Oh Nabi pesan suruh bangun. Jadi bangun tahajud tu, tuan-tuan, satu nikmat besar kepada orang-orang yang beriman. Satu nikmat besar kepada orang-orang beriman. Kan apa janji Allah dalam surah tu, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, kan. Allah Taala sebut sebahagian malam kau bangunlah, bangun buat sembahyang tahajud. Mudah-mudahan dengan solat itu, dengan bangun malam tu, beribadah itu, Allah Taala angkat kepada maqam mahmuda. Ada satu hadis dalam kitab Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umurul Akhirah oleh Imam Al-Qurtubi rahmatullah. Dicerita dalam tu ada hadis di akhirat besok ketika dihimpunkan di padang mahsyar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Nabi Muhammad, ketika itu mereka diletakkan di atas tanah yang lebih tinggi daripada umat-umat yang lain. Mulia kita kerana Rasulullah. Allah Taala letak. Ketika itu dikatakan diberikan Rasulullah SAW satu perhiasan pakaian hijau, kemudian diletakkan di tempat yang tinggi. Tempat itu dinamakan maqam mahmuda. Dalam hadis sebut maqam yang terpuji. Jadi orang yang tahajud ni dia akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Kan ada masyhur kisah, kan, Syekh Hasan Al-Basri. Sebelum kita tutup ni, masyhur kisah Syekh Hasan Al-Basri. Ada seorang pemuda jumpa dia, tanya, wahai Syekh Hasan, aku banyak sangat buat dosa, tak ada pun Allah Ta'ala azab aku. Tak ada azab pun, elok je, relax je, tak ada benda pun, tak ada kena apa-apa pun, tak ada kena azab pun, tak ada kena balak pun. Kan Syekh Hasan Basri pun tanya, kau rasa borek tak nak bangun malam solat tahajud? Mampu tak bangun tahajud? Aku tak pernah bangun, tak buat pun. Cukuplah itu menjadi azab yang cukup pedih bagi kamu. Kerana tidak ada azab yang lebih dahsyat melainkan apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah meninggalkan kamu, tak nak bantu kamu lagi dalam ibadat kamu, tak nak pandang kamu, tak nak bersemuka dengan kamu, tak nak cakap dengan kamu lagi dah. Cukuplah bagi kamu bila mana Allah Ta'ala tak membenarkan kamu untuk bangun pada waktu malam munajat padanya sebagai satu azab bagi kamu. Itu dah cukup teruk dah azab tu. Jadi kita faham daripada cakap Syekh ni, kau tak bangun tu sebenarnya kita itu sebahagian daripada azab Allah Ta'ala dekat kita.
Kata dia pada pemuda tu lah, inilah siapa Allah Ta'ala kat kau. Kau nampak tak kena apa, tak kena puting beliung, tak mati, tak jatuh, tak dipatahkan tangan, tak itu, tak ini, tapi tak bangun tu sebagai satu azab pada kamu. Allah Ta'ala telah tinggalkan kamu. Jadi berdoalah kita tuan-tuan banyak-banyak. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk terus beribadah dengan kita bawa sama-sama isteri dan anak-anak kita, kaum kerabat kita. Mudah-mudahan dengan niat keazaman yang tinggi, Allah Ta'ala pandang itu dengan pandangan rahmatnya, kasih sayangnya, diberikan kemudahan kita untuk terus beribadah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa untuk kita mudah kuat beribadah. Aqulu qawli hadza, sallallahu alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berhenti di sini tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rzuq awladana bin najahi fi kulli imtihanihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zallil lahum su'ubata amrihim wa sahhil alaihim مشقة دراستهم وارزقهم من الخير أكثر مما نطلب واصرف عنهم كل شر إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab. بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون